pada suluk tadi, insya-Allah orang yang telah masuk jalan suluk akan berlaku perubahan pada hati dia. Lagi mana tidak lalu jalan suluk, maka hatinya payah, hijab payah nak terbuka. Maka yang meninggalkan hawa nafsu, dan pasti syekh tadi, syekh yang meninggalkan hawa nafsu serta mantap dalam berkhidmat kepada Allah, dan dia benar-benar berkhidmat pada Allah. Dia ini syekh tadi kita cari salah satu sifat syekh tadi yang kita nak belajar dengan dia, mestilah dia orang yang meninggalkan hawa nafsu. Apa makna meninggalkan hawa nafsu? Nafsu kita tak boleh kita buang, pasti ada, tetapi dapat menguasai hawa nafsu ataupun dapat mendidik hawa nafsu dia. Dia bukan jenis orang yang cintakan dunia. Syekh tadi bukan jenis orang yang cintakan dunia. Bila orang duduk dengan mencari dunia, dia tak kasar. Dia kemudian kita tengok dia boleh tundukkan nafsu dia, serta dalam waktu yang sama dia benar-benar berkhidmat kepada Allah. Hidup dia berdakwah siang malam. Kalau dakwah, kalau zikir, kalau berkhidmat pada masyarakat dan macam-macam cara. Jadi kadang-kadang guru mursyid tidak semestinya dia mengajar. Ada guru mursyid yang hidup dia bersuluk saja. Dia bersuluk saja. Ada seorang katanya Tok Pelang. Tok Pelang ni dia daripada orang Hadramaut, seorang wali Allah. Dia tidak mengajar, kerja dia bersuluk di satu tempat berzikir. Tetapi semua ulama-ulama kalau ada masalah jumpa dia. Jadi satu hari dalam kes fiqh saja. Satu orang sembelih, bila sembelih tadi terlepas tadi binatang tadi lari. Lepas tu mari pula sembelih kali lagi. Tangkap mula kali lagi. Tangkap mula kali lagi. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tidak boleh? Lalu orang pun rujuk pada dia. Cari kitab tak jumpa, cari kitab dah jumpa pada dia. Rujuk pada dia. Dia ada masalah apa? Masalah sembelih. Nanti tu dia pun berzikir. Zikir, dalam zikir dia beri jawapan. Pada silap dia kata dalam mazhab Maliki boleh. Halal dimakan. Dalam mazhab Maliki. Jadi masalahnya sekarang binatang tu sudah disembelih. Lepas sembelih makan tak? Makan baru tanya. Baru tanya. Rujuk pada dia. Lepas tu timbul masalah. Dia berzikir-zikir, lalu Allah Ta'ala bukakan dia. Lalu beri. Sebab tu syekh ni mursyid ni, syekh mursyid kadang-kadang dia tak mengajar. Tapi dia ada anak-anak murid dia. Dia sentiasa mendidik hati-hati anak murid dia, dan anak murid dia berdakwah pada jalan Allah. Maka kalau kita tidak dapat belajar direct dengan syekh macam ni, kita belajar dengan anak murid dia pun sudah tidak mengapa. Dan anak murid dia pula dididik dengan cara bersuluk. Dia didik betul hati dia, hati anak murid dia. Lalu kita pun belajar dengan dia. Sehinggalah kamu belajar dengan seorang guru. Di antara sifat dia meninggalkan hawa nafsu. Dan di antara sifat guru tasawuf, di antaranya dia ada orang yang berkhidmat kepada Allah Azza wa Jalla, berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Dan apabila menemuinya, maka ikutilah dia. Kalau kamu jumpa orang yang macam ni, maka ikutilah dia. Apa yang disuruh, serta jauhilah apa yang dilarang ataupun apa yang ditegak. Kalau kamu jumpa seorang syekh yang benar-benar kamu melihat syekh ini layak untuk mendidik hati, untuk mentabiahkan hati, maka peganglah syekh ni, jangan lari pada dia. Jangan meninggalkan syekh ni. Maka tidak kita nak tengok dia adalah orang yang duduk di atas syariat agama Allah Ta'ala. Ni di antara sifat guru. Dalam kitab Mungkit Minal Dhalam mengatakan bahawa kalau kamu berjumpa dengan seorang yang dia itu boleh terbang di atas udara, dia boleh berjalan di atas air, jangan kata lagi dia wali. Sehinggalah kamu melihat perbuatan dia, ahwal dia, kamu tengok perbuatan dia, kamu tengok ahwal dia, keadaan dia, mengapati bahawa adakah dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau dia tidak mengikuti sunnah Nabi, walaupun dia boleh terbang atas udara, jangan mengikuti dia. Mestilah guru tadi, guru yang duduk istiqamah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang jadi tidak dapat berubah dalam belajar ilmu. Kita yang jadi kita belajar ilmu, kita tak tahu punca jalan nak sampai pada Allah. Kita yang belajar ilmu sampai tak jumpa Allah Ta'ala. Kita belajar ilmu sampai tak sampai kepada ketakwaan kepada Allah. Di antara satu sebab kita tidak berjumpa dengan guru. Guru yang sebenar. Banyak guru, tapi guru yang sebenar. Guru yang sebenar adalah guru yang mendidik hati kita, sehingga kan hati kita merasa takut dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau pernah berkata, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahawa syekhmu yang sejati,
Guru kamu yang sejati ialah bukan sekadar kamu mendengar ilmu daripadanya. Kadang-kadang kita menjadikan dia guru hanya sekadar ambil ilmu daripada dia. Kita tidak melihat ada ahwal dia macam mana. Macam mana ketika dia menyampaikan ilmu, macam mana ketika dia di luar ilmu. Di luar ilmu. Betul ada mengatakan bahawa kamu melihatlah kepada siapa yang menyampaikan ilmu. Jangan melihat kepada, kamu melihatlah kepada apa yang dia sampaikan. Jangan melihat kepada siapa yang menyampaikan. Memang benar ada kata macam tu. Ada kata-kata macam tu. Kamu boleh ambil daripada apa dia kata. Asal tengok siapa kata. Itu dari segi fiqh betul. Benar dari segi fiqh. Tapi dari segi pentadbiran hati, kita kena tengok sifat guru tadi. Sifat guru. Dari segi tasawuf, guru yang cinta dunia tak boleh ikut. Dari segi tasawuf. Maka dia tak dapat. Tidak, dia kata syekh kamu, bukan kamu sekadar mengambil ilmu dengan dia. Bukan sekadar ambil ilmu, ambil balik. Lepas tu dengar pula ambil balik. Lepas tu balik. Tidak. Maka kamu belajar dengan syekh sehingga syekh tadi dapat mendidik hati kamu. Dan dia kata, akan tetapi orang yang engkau ambil tingkah laku mereka sebagai teladan, yang mana kamu boleh mengambil contoh daripada dia. Contoh daripada dia. Kata guru saya, dia kata yang menyesatkan orang ramai adalah orang alim. Orang jahil tak sesat dah, dia memang sesat dah. Orang pun tak mau ikutmu, sama-sama jahil dengan aku. Yang jadi menyesatkan orang-orang alim. Apabila orang alim bawa jalan, maka jalan ini akan diikuti oleh orang yang mengikuti dia. Kalaulah orang yang kita ikut tadi tak sampai jalan pada Allah, guru itu bukan guru yang ma'rifatullah, yang tidak sampai mengenal Allah, yang guru itu tidak ada takwa, anak murid pasti tidak takwa juga. Macam mana? Driver siapa kalau pun takkan, penumpang siapa perok. Driver siapa kalau pun, mana penumpang? Tengok bas tak ada. Penumpang dia perok. Boleh siapa gitu? Tak boleh. Kita nak ikut guru yang sampai pada Allah. Kita nak ikut guru biar guru tu takwa pada Allah. Barulah kalau guru tu sampai, guru tu boleh tarik kita. Tapi kalau guru tu tak sampai, anak murid takkan sampai. Nak sampai macam mana? Dia yang ikut driver. Tak benar siapa. Saya siapa kalau pun, tapi driver ada apa lagi? Dah mau naik bas sama. Tak apa, tak boleh. Kita ikut dia. Maka tidak dapat tidak, dia kata, mestilah kamu mengambil ilmu satu dan kamu mengambil ahwal satu. Ahwal ini, tingkah laku ini, guru ini lebih kuat kita ambil ataupun lebih kuat daripada percakapan. Kadang-kadang perubahan anak murid bukan kerana percakapan guru saja. Perubahan anak murid adalah disebabkan tingkah laku guru tadi. Maka dia kata di sini, bukan orang yang ungkapannya menembusi telinga kamu. Tidak. Maka guru yang kamu nak cari bukan sekadar ungkapan dia hanya dengar telinga kamu, tembus telinga kamu. Maknanya masuk betul dalam telinga kamu, boleh dengar. Tetapi orang yang dengan isyaratnya sahaja sudah mampu meresap di dalam lubuk hatinya. Yakni guru dengan cara isyarat saja. Dengan cara isyarat boleh jadi dia tak mengajar lagi, kita jumpa tengah jalan. Kita jumpa dalam di satu majlis saja. Allah, rasa terkesan hati kita, tak masuk lagi majlis itu. Tak masuk lagi majlis ilmu. Kalau kita duduk dengan seorang syekh, dalam kita duduk dia, kita tengok je daripada jauh je. Kita tak cakap pun, tapi kita tengok daripada jauh. Terkesan hati kita. Allah kata, orang ni rasa. Balik tu kita rasa, aku nak jadi orang baik macam ni. Dia nyari berubah. Itulah di antara guru yang ada nur dalam hati mereka. Tapi kita duduk 2-3 tahun, 2-3-4 bulan tu pun ya je. Kau berat ada. Maka tinggalkan guru yang macam tu. Maka dia kata di sini, bukan saja kamu mengambil daripada ilmu dia, bahkan kamu ambil ahwal dia. Maka dia kata guru tadi bukan saja menembusi telingamu, tetapi orang yang dengan isyaratnya saja sudah mampu meresap ke dalam lubuk hatimu. Bukan orang yang menjemputmu hanya di muka pintu, tetapi orang yang mengangkat hijab di antaramu dengan dia. Di antara kita dengan Allah. Bukan saja sekadar dia tarik kita untuk pergi dengar je. Habis kita pun jadi tarik kita di muka pintu ilmu saja. Di muka pintu ilmu. Kita dengar dia, kita boleh tertarik untuk nak belajar ilmu saja. Tetapi tidak sampai kepada mengenal Allah, tidak sampai kepada perubahan hati, maka ia hanya sekadar di muka pintu. Maka kamu hendaklah belajar guru sehingga terbuka hijab kamu dengan Allah.
Terbuka hijab dengan Allah, siapa kena Allah Ta'ala. Siapa kena Allah, maka orang yang kena Allah pasti akan beribadat kepada Allah sampai merasakan diri dia betul-betul hamba kepada Allah Ta'ala apabila dia berguru dengan seorang tadi. Syekhmu yang hakiki ialah yang mengeluarkan kamu daripada penjara hawa nafsu. Ini guru yang sebenar. Guru yang sebenar adalah guru yang menarik kita sampai kita boleh meninggalkan hawa nafsu, sampai kita tidak dipengaruhi hawa nafsu. Inilah guru yang sebenar. Bukan guru yang kita boleh cakap buat bidang apa-apa. Kadang-kadang kita belajar dengan seorang guru, kita boleh cakap bidang apa yang guru kita bercakap. Guru kita bercakap bidang fiqh, kita boleh cakap bidang fiqh. Guru kita cakap mengenai tafsir, kita boleh cakap tentang tafsir. Guru kita bercakap tentang hadis, kita boleh cakap tentang hadis. Guru kita bercakap tentang sirah, kita boleh cakap tentang sirah. Guru kita bercakap tentang tauhid, kita boleh cakap tentang tauhid. Tetapi hawa nafsu kita tidak berubah belajar dengan dia. Maka yang dikehendaki adalah syekh kamu yang sebenar, guru kamu yang sebenar. Siapakah guru yang sebenar? Guru yang sebenar, kata Ibnu Athaillah, adalah orang yang membebaskan hawa nafsu kamu. Orang yang berjaya membebaskan hawa nafsu kamu, kemudian masuk bersama menemui hadirat ilahi sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sabit kita belajar dengan dia sehingga kita jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sabit kita belajar dengan dia, baru kita dah rasa nak menangis di hadapan Allah Ta'ala. Sabit kita belajar dengan dia, baru kita berasa kita bersalah nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah guru yang sebenar. Salah seorang daripada ustaz saya, dia kata dia pergi belajar di Mesir. Satu hari, dia dengar seorang syekh membaca kutubah. Syekh baca kutubah tu tak berapi-api, dia cakap biasa. Dia cakap biasa saja menyampaikan ilmu, tapi terkesan di dalam hati. Terkesan dalam hati. Lalu dia pergi ikut. Pergi ikut. Boleh pergi ikut saja sampai kat rumah dia. Lepas pada Jumaat ketuk pintu. Bila ketuk pintu ajak masuk, kemudian tanya nak buat nak apa ni ikut saya ni. Kata Syekh tadi. Dia kata saya ikut ni sebab saya nak belajar. Saya belajar, saya tak ada ilmu. Belajar apa dengan saya tak ada ilmu. Dia kata kalau Syekh tak ada ilmu, saya lagi tak ada ilmu. Dia kata saya tambah lah. Dia tambah tema anak murid dah. Dia kata saya nak belajar juga. Boleh kalau awak nak belajar juga, mari pukul 3 pagi. Mari pukul 3 pagi. Lalu pelajar tadi pun balik. Ni pelajar Mesir. Balik. Pukul 3 pagi dia pergi. Dia pergi tengok Syekh tu tunggu dah dia. Setelah beberapa hari, tengok dia betul-betul sungguh, lalu Syekh dia baru ajar dia. Baru ajar dia. Kadang-kadang Syekh tadi nak uji. Bila dia belajar saja, akhir-kali kesan kepada hati dia. Bila kesan pada hati, kata Ibnu Athaillah, guru yang sebenar, kita belajar kesan pada hati. Kalau kita kesan kepada hati, menyebabkan kita dapat menundukkan hawa nafsu, sehingga kan kita merasa dekat dengan Allah. Kita semakin ingin bertaubat, ingat kepada Allah. Cukup dah kalau kita jumpa seorang guru, menyebabkan kita ingat ke mati. Kita belajar dengan dia, ingat kepada mati. Kalau kita belajar dengan dia, berasa ingin bertaubat. Kalau kita belajar dengan dia, rasa kita ni banyak dosa dengan Allah Ta'ala. Inilah guru yang sebenar. Inilah guru yang sebenar sebenarnya. Maka dia kata di sini, syekhmu yang sebenar ialah sentiasa mengilak cermin hati kamu yang gelap. Cermin kita gelap, hati kita gelap. Cermin tu hati. Hati kita gelap sebab apa? Hati kita gelap sebab kita banyak dosa. Banyak dosa. Lalu kita buat dosa, satu titik hitam ada dalam hati kita. Kita buat dosa, hati titik hitam semakin besar. Buat dosa, semakin besar, semakin besar. Akhir kali titik hitam tadi akan menjadi gelap. Hati tadi menjadi gelap. Bila hati gelap, mula-mula hati jadi sakit. Kemudian hati pun menjadi semakin parah, kemudian menjadi semakin mati. Hati pun jadi hati yang mati. Jadi hati yang mati ini, bila hati mati, kamu dengar dah ajaran. Maka kamu kena berjumpa dengan seorang guru, sehingga kan guru tadi menggilap hati kamu, cermin kamu yang gelap, sehingga kan hati kamu semakin cerah mengingati Allah. Hijab semakin dibuka oleh guru tadi. Guru tadi buka dengan izin Allah Ta'ala, dengan cara didikan dia. Didikan tarbiyah hati dengan banyak zikir sebagai contoh, suruh banyak baca Quran, suruh banyak beramal, sehingga kan hati semakin nipis hijabnya, sehingga kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga terpancar daripadanya cahaya keagungan Allah. Sehingga merasa Allah, aku ni banyak berdosa. Setelah berjumpa dengan guru tadi, rasa banyak berdosa. Kata Izzuddin Abdul Salam, dia kata, kalau sabit aku tak jumpa Hasan Syadzili.
Dia ni Izzuddin Abdul Salam ni sultanul ulama. Sultanul ulama ni maknanya orang yang sangat alim. Kalau ulama-ulama dia sultan. Dia sultan. Maka Izzuddin Abdul Salam ni sultanul ulama. Jadi sultan ulama ni dari segi ilmu zahir dia memang dia banyak. Baca kitab ni, mari segi ilmu. Tetapi hati belum tentu lagi bersih. Orang yang banyak ilmu boleh baca kitab, bernadah 20 tahun, guru dah ramai. Kalau dia tak jumpa dengan syekh yang benar-benar lagi, hati dia akan hijab lagi dengan Allah. Hijab lagi. Tapi kalau dia tak ulama, tapi dia berjumpa dengan seorang syekh, syekh tadi dapat membuka hati dia. Sehinggakan dia menjadi orang ahli ibadat, sehinggakan dia menjadi orang ahli zikir. Dia orang yang banyak berselawat, sehingga dia yang banyak menangis pada Allah Ta'ala. Bermakna dia telah berjumpa guru yang sebenar, guru yang hakiki, guru yang dapat membersihkan hatinya. Tetapi kalau dia ni seorang ulama, dia jumpa pula syekh tadi, lagilah bersih hatinya. Lalu Izzuddin Abdul Salam mengatakan, kalau tidak sabit 2 tahun, kalau tidak kerana 2 tahun, aku tenggelam hanyut dia. 2 tahun tu mana? 2 tahun tu apa? 2 tahun itulah 2 tahun bersama dengan Hasan Syazili, yang merupakan mursyid bagi sultan ulama. Bayangkanlah, sultan ulama pun mencari mursyid, supaya tidak hanyut, supaya hati dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara sifat syekh, dia membangkitkan kamu akan agar menuju kepada Allah. Dia bawa jalan buat kenal Allah je. Syekh ni dia tak bawa kita kepada kenal dunia. Syekh dia tak bawa kita kepada kenal selain pada Allah. Dia bawa kenal Allah je. Sebab tu dia bawa kenal Allah ni di dalam dia menyampaikan ilmu atau di luar. Dalam kita duduk sekali dengan dia dalam majlis dia, ataupun dalam pergaulan dia, semua bercakap ilmu sehingga kan kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata yang sebenarnya dia membangkitkan kamu agar menuju kepada Allah Ta'ala. Lalu kamu menuju kepadanya, lalu kamu semakin dekat dengan Allah melalui suhbah kamu dengan syekh tadi. Berjalan bersama-samamu sehingga kamu menemuinya. Kamu kena berjalan dengannya. Bukan berjalan kadang-kadang kita kena kawal dengan dia, kena naik kereta sekali. Maknanya sentiasa bersama dalam majlisnya. Dalam dia menyampaikan ilmu, sentiasa bersama dalam majlisnya. Dan dia selalu memperbetulkan perjalananmu. Betul perjalananmu sehingga mempertemukan kamu dengannya. Lalu dia mencampakkan kamu ke dalam cahaya hadrat Rabbul Izzah dan mengatakan kepadamu, inilah kamu bersama Tuhan. Dia lepas tangan, dia pimpin tangan kita, dia bawa, ini kamu dengan Allah. Saya bertanya dengan di antara guru tasawuf lah, macam mana jalan kita nak bawa pada Allah? Macam mana kita jalan nak mengenal Allah? Dia menjawab di atas, di antara jalan nak mengenal Allah, yang pertama mesti kena bimbingan syekh. Yang kedua, syekh tadi mesti bawa dia jalan bersuluk. Jalan bersuluk. Kalau tak bawa jalan bersuluk, kadang-kadang tidak sampai juga kepada hadirat Allah. Jadi bila dia bawa kita jalan bersuluk, jalan bersama dengan Allah Ta'ala, akhir sekali sehinggakan kita ni menjadi zauq dengan Allah Ta'ala. Nikmat melakukan amal ibadat kepada Allah. Dan syekh ini sebenarnya dia tak boleh bawa orang pada Allah. Dia tunjuk jalan saja. Tunjuk jalan tu dia bawa macam tu. Dia tak boleh jamin, kalau mu ikut aku mesti mu kena Allah. Dah, tidak boleh jamin. Nabi pun tak beri hidayat pada Abi Saleh. Tak boleh jamin kena ikut dia mesti. Dah, hanya dia tunjuk jalan. Kalaulah anak murid dia yang guru tadi tunjuk jalan, lalu anak murid dia ikut, siapa? Dengan barakah dia. Tapi kalau dia tunjuk jalan, anak murid dia tidak ikut jalan, maka tidak sampai juga, walaupun dia bersama dengan syekh tadi. Maka dia kata, Ibnu Athaillah juga berkata, jangan kamu bersubah dengan orang yang hal keadaannya tidak boleh membangkitkan iman. Jangan berkawan dengan orang yang kamu berkawan dia tidak membangkitkan iman, tidak menyebabkan kamu kuat iman dengan Allah Ta'ala. Dan kata-katanya tidak mampu menunjukmu kepada Allah. Dan kata-katanya tidak membawa kita kepada mengenal Allah, perubahan kepada Allah. Kata-kata dia tidak membawa kita kepada perubahan hati kita. Maka jangan bersobah dengan dia. Ini adab tasawuf. Sebab tu ulama-ulama dahulu sanggup cari guru-guru, berjalan jauh, jalan kaki jauh, semata-mata mencari
mencari syekh yang dapat mendidik hati mereka. Ataupun mereka semata-mata nak bersobah dengan orang-orang yang soleh. Pantang saja dengar ulama-ulama, mereka akan mendapatinya. Apatah lagi ulama tadi yang ada nur, yang dapat mengubah hatinya. Bahkan bila duduk dekat dia, hati dah terserap. Serap dalam hati. Menyebabkan kita kadang-kadang tengok dia rasa nak jadi orang baik. Tengok dia dah rasa nak berubah. Tengok dia hati pun sudah menjadi tenang. Ini dengan sebab bersuhbah dengan orang-orang yang soleh ataupun dengan bersuhbah dengan orang yang hidup hatinya. Maka jangan bersuhbah dengan orang yang hatinya mati. Hatinya mati yang tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Begitu juga kita kena mencari guru yang dapat menunjuk jalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, pengarang kitab Al-Ainiyah iaitu Syekh Abdul Qadir Jalani, qaddasahullahu sirrahu. Allah Ta'ala menyucikan akan rahsianya. Berkata, wa in sa'ada al-maqduru aw saqaka al-qada ila syaikhin haqqin fil haqiqati bari'un fakum fi qadahu wattabi li muradihi wada' kullama man qabila kuntu tusari'u. Nanti kita cek tengok pada makna dia. Wala ta'taridu fima jahaltu min imrihi alaihi fa innal i'rada tanazi'u. Wa fi qissatil khadri wa fi qissatil khadril karimi kifayatun bi qatli gulami wal kalimi yudafi'u. Falamma adaa as-subha an laylin sirruhu wa salla hisaman lil ghayahibi qati'un aqama lahu al-azra kalimu wa innahu kadzaka ilmul qaumi fihi bada'i'un. Jika takdir menentukan engkau bertemu syekh yang sejati, jika Allah Ta'ala takdirkan kamu bertemu dengan syekh yang sejati tentang hakikat sememangnya mahir, yakni syekh tadi mesti dia mahir tentang ilmu hakikat. Ilmu hakikat, ilmu yang membahaskan tentang hati, maka laksanakanlah apa yang diradainya. Kalau kamu jumpa dengan syekh macam ni, maka khidmatlah kamu, taatlah pada dia, ikutilah kehendaknya. Dan ikutilah kehendaknya. Tinggalkanlah apa yang dahulunya kamu ingini, maka kamu tinggalkanlah apa yang kamu ingin yang dahulunya. Hawa nafsu kamu tinggalkan, ikut syekh ni. Ada seorang syekh, jadi dia anak murid dia. Dia anak murid dia berzikir, dia buat suluk. Dia buat suluk zikir dia. Habis pada suluk, ada seorang anak murid yang lain. Dia kata, saya ni nak buat bangunan, projek bangunan lah. Dia kata, kalau macam tu ambil anak murid saya ni. Hanya didik ni seorang tak pandai buat ilmu bangunan. Seorang tak pandai. Tolong ambil anak murid saya ni. Jadi orang ni tengok tu guru suruh ambil, madu ke diri, ambil juga. Ambil, bila ambil, dia jadi kepala. Kalau tak pandai ni jadi kepala, jadi ketua. Lalu dia tak pandai ke? Dia tak ada, kuli duk mana-mana. Kuli kata dia macam-macam. Dia jadi penipala. Tadi nak tindak mana. Dan dia bukan bidang dia, tapi tok guru kata kerja gitu. Kerja. Tinggal kerja yang lain, ambil buat kerja ni. Kena marah, kena kata macam-macam. Nak marah tok guru suruh. Balik kata benda. Dia pun sabar sampai projek habis semua suruh. Guru pun panggil. Kata macam mana kamu jadi ketua? Dia kata kena maki semua dia orang. Kena marah semua dia orang. Tiap-tiap hari orang marah orang kata dia. Apa yang kamu dapat? Kata senyap aja, tak ada. Sekarang ni aku sengaja buat macam tu. Supaya nak mendidik hati kamu. Nak didik hati kamu, nanti satu hari nanti kamu akan jadi pendakwah. Satu hari jadi dakwah. Itu sebagai latihan. Sebagai latihan. Kemudian ada juga dia didik. Pergi jalan. Pergi. Tak ada piti pergi.
Bawa pergi Kuala Lumpur pakai duit tambang saja. Pergi Kuala Lumpur pakai sampai duit tambang. Sampai Kuala Lumpur dah ada PT selesai. Syarat dia jangan minta makanan orang. Hidup tawakal. Belajar bagian tawakal. Dia pun duduk ikut tok guru dia. Oh, cerita dia kata, lapar perut duduk di masjid. Duduk di masjid. Malam tak ada makanan. Duduk di masjid dah molek. Tengah-tengah lapar apa makanan pula. Ni untuk jemaah yang siapa sembahyang ajak ni makan. Kenyang. Esok dah tahu pula. Latih 3 hari. Latih. Nak pastikan apa ada Kuala Lumpur lagi balik kampung pula. Macam mana? Jangan cari PT. Duduk dia jangan cari PT. Balik. Dia latih macam tu. Apa kau? Siapa dah mendapat ni? Siapa dekat jumpa tok guru dia balik. Jalan kaki sikit tu orang siapa? Siapa? Bila siapa tok guru pun tanya, "Dah macam mana?" Oh, dia kata, pergi, dia kata, pergi. Tapi bagaimana? Pertolongan Allah Taala siapa? Yakin tak Allah Taala ada? Oh, yakin Allah Taala ada. Siapa yang beri rezeki? Allah Taala beri rezeki. Ya, masa kamu ada tak mari apa-apa? Ada mari apa? Dah lama ni kamu tak ada mana Allah. Akhir sekali baru mari yakin. Didik. Baru dia nampak didikan guru dia. Didikan guru dia, kesan daripada didikan guru tadi, dia pun boleh jadi orang yang yakin pada Allah. Jadi orang yang boleh bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang guru dia didik, dia kata dia ni mahir dengan ilmu hati. Maka dia akan didik kita. Apa saja dia suruh kita kena ikut. Hinggalah kita ikut dia, dan apa saja yang disuruh dia tinggal, kita tinggal. Dan kadang-kadang bertembung dengan hawa nafsu dia dengan dia. Dengan kehendak dia dengan hawa nafsu kita. Maka tinggalkan hawa nafsu, ikut kehendak guru tadi. Kerana guru tadi sedang mendidik hati-hati kamu. Maka jangan membantah urusannya terhadap apa yang kamu tidak ketahui, jangan bantah. Kata guru kata, jangan bantah. Ataupun jahil, kerana bantahan itu adalah satu perselisihan. Ataupun dengan sebab kamu jahil, lalu kamu bantah. Sehingga jadi satu perselisihan. Tengok kisah Khadir alaihissalam membunuh seorang pemuda yang cukup menjadi pengajaran. Sedangkan Nabi Musa terus mempertahankan. Sebagaimana Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Dia nak belajar dengan Nabi Khadir. Bila nak belajar dengan Nabi Khadir kata, "Mu nak belajar boleh, tapi mu kena ikut aku, jangan lawan aku." Boleh, tapi mu kena ikut aku, jangan lawan kepada aku. Dia pergi jumpa Nabi Khadir, dia jumpa. Qala lahu Musa, "Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda." Dia kata, kata Nabi Musa kepada Khadir, "Boleh tak aku nak ikut kamu dan kamu ajar kepada aku ilmu yang Allah Taala ajar pada kamu?" Boleh, kalau nak belajar boleh. Tapi ingat, aku rasa kamu lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak mampu nak sabar. Tak apa, insya-Allah kamu akan tengok aku ni akan jadi orang yang sabar katanya. Aku akan jadi orang yang sabar. Baik. Boleh nak belajar, ingat jangan tanya. Apa aku buat jangan tanya. Lalu Nabi Khadir jumpa seorang budak, dia bunuh budak tadi. Bila dia bunuh seorang budak tadi, Nabi Musa terkejut. Tanya Nabi Khadir, "Kenapa kamu bunuh budak tadi?" Kata Nabi Musa, kata Khadir kata, "Kan sudah aku katakan, jangan kamu bertanya kepada aku. Kalau kamu nak belajar dengan aku, kamu ikut apa yang aku perintahkan." Apa yang aku perintahkan. Ini mengenai ilmu hakikat. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu tasawuf jumpa dengan guru hakikat, kadang-kadang dia cakap tu bercanggah dengan apa yang kita ketahui. Contohnya apa? Dia kata, dia duduk kat tiang. Dia kata Allah Taala tu Allah Taala tu duduk kat tiang. Allah Taala duduk dalam kocek. Jadi perkataan dia kadang-kadang boleh membawa kepada syirik. I'tiqadiyah. Dari segi i'tiqad dia tu, dari segi zahirnya memang salah. Tapi dari segi hakikat tidak salah. Sebab itu halas apabila dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu berada dalam kocek dia. Lalu orang bunuh dia. Bila orang bunuh, daripada dia dipancung, hasil daripada darah tu, darah dia yang dipancung, keluar kalimah La ilaha illallah. Menyatakan dia ini orang yang dekat dengan Allah, benar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari segi zahir, kadang-kadang dia melakukan perkara yang mencanggahi syariat dari segi zahir sahaja. Itu kalau guru tadi benar-benar dia itu adalah ilmu yang memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dia ni ilmu yang sampai kepada ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat lain. Ilmu hakikat.
Dia hakikat dia pegang api tak panas. Pegang api pun tidak panas. Dia yakin kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini, cukuplah menjadi pengajaran, sedangkan Nabi Musa terus mempertahankan. Apabila subuh telah bercahaya, membongkar rahsia kegelapan malam, maka hunuskan pedang untuk memancung kegelapan. Pada kaedah Nabi Musa tidak menyalahkan. Sesungguhnya ilmu kaum padanya terdapat pelbagai keindahan. Jadi nak beritahu mengenai kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kata Syekh Ahmad Al-Hadi, dia kata orang Melayu kata Khidir ini Nabi. Sebenarnya Khidir ini bukan Nabi, dia adalah wali Allah. Wali Allah. Lalulah bila saja Nabi Musa diberi amaran kepada Khidir, mengatakan bahawa jangan lagi bertanya. Kalau bertanya nanti, kan aku dah beri kata jangan bertanya. Nabi Musa yang letak syarat sebenarnya. Nabi Musa kata, maafkan aku sebab aku dah tanya kamu 2 kali dah. Beginilah. Kalau aku tanya sekali lagi, putuskan aku dengan kamu. Dia sendiri yang letak syarat. Tapi sampai masa dia boleh tanya juga. Maka bertanya, putuslah kedua-dua. Di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Lalu Khidir memberitahu takwilan dia. Sebab apa aku buat macam ni, sebab apa aku buat macam ni. Barulah dia tengok Allah, ya, rupanya apa yang dia lakukan ya, ada sebab-sebab yang tertentu. Sebab. Baik kita tengok. Syekh Abdul Wahab Syarani mengatakan, berkata alim Rabbani Syekh Ahmad Abdul Wahab Syarani dalam kitab beliau yang bertajuk Al-Uhudul Muhammadiyah, merupakan satu janji umum daripada Rasulullah SAW ke atas diri kita untuk sentiasa melakukan solat 2 rakaat selepas setiap kali berwuduk, dengan melazimi nafsu untuk tidak berbicara dalam sembahyang, dalam solat tersebut tentang sesuatu urusan dunia ataupun dengan satu perkara yang tidak disyariatkan di dalam solat. Siapa yang ingin beramal dengan janji ini, dia perlu kepada syekh yang memandunya sehingga memutuskan daripada lintasan-lintasan hati yang mengganggunya daripada tumpuan kepada khitab Allah Azza wa Jalla. Dia kata Rasulullah SAW buat satu janji mengenai orang yang sembahyang 2 rakaat selepas daripada ambil wuduk. Ada satu kisah mengenai Nabi ada berjanji dengan seorang sahabat, siapa yang boleh dia dalam sembahyang, dia sembahyang 2 rakaat, dalam sembahyang dia betul-betul ingat pada Allah, betul-betul dia ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu ada seorang sahabat, dia rasa dia boleh sembahyang dan kadang betul-betul ingat pada Allah. Bila dia sembahyang saja, lepas daripada sembahyang, dia teringat kerana Rasulullah ada nak janji nak beri sesuatu. Kalau tak silap serban Nabi. Jadi dalam sembahyang dia juga, dalam sembahyang dia teringat janji tadi. Selepas pada sembahyang, lalu Rasulullah tanya dia. Dia kata ada sikit. Ketika dia sembahyang akhir tu, dia teringat apa yang Rasulullah janji pada dia. Jadi dalam keadaan macam tu, lalu Rasulullah mendidik sahabat Nabi, sehingga kan sahabat Nabi menjadi orang yang benar-benar khusyuk di dalam sembahyang. Dan kita diajar supaya kita ini beradab dengan Allah Ta'ala. Beradab dengan Allah Ta'ala dalam mengerjakan sembahyang. Selepas pada kita mengambil wuduk, selepas mengambil wuduk, kita tidak boleh lagi bercakap sebagai adab dengan Allah, supaya kita menjaga hati kita. Sebab bila kita bercakap saja tentang dunia sebelum pada kita sembahyang, nanti perkara dunia itu akan masuk dalam sembahyang kita. Akan masuk dalam sembahyang kita. Lalu dia kata di sini, kita kena jaga hati kita daripada lintasan-lintasan lain. Maka lintasan-lintasan ini duduk dalam hati kita. Hati kita yang melintas, dia punya anggota kita angkat takbir dan sebagainya. Angkat takbir. Maka tidak dapat tidak, kamu nak jaga hati kamu supaya dapat menghalang lintasan-lintasan, supaya masuk dalam hati ataupun tidak berlaku lintasan-lintasan yang luar daripada kehendak Allah Ta'ala, ataupun lintasan-lintasan yang mengganggu sembahyang kita. Maka tidak dapat tidak, kamu kena mencari syekh. Kerana kerja syekh yang sebenarnya mendidik hati. Mendidik hati kamu. Yang jadi kosong bukan kerana belajar fiqh banyak-banyak dah. Belajar fiqh 50 ti kitab 100 ti kitab tu kosong kita. Kalau belajar fiqh jadi kosong, Imam Ghazali orang yang dahulu kosong. Sebelum dia mendalami ilmu tasawuf, dia adalah ulama fiqh. Tetapi ketika dia menjadi ulama fiqh, dia rasa dia tidak kosong lagi, sehingga dia semayang dengan adik dia. Bila semayang dengan adiknya yang bernama Ahmad, akhir kali adik dia tengok abang dia tak kosong. Sebab dia tengok di tubuh abang dia ada darah. Cuba ada kerana abang dia baca yas'alunaka 'anil mahid
orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang darah. Dia ahli fiqh, dia faham bab darah. Darah mana gini mana ni. Macam ni macam ni. Akhir sekali semayang dia yang tidak qasar, ada dia mufarakah semayang. Tidak semayang dengan dia. Rupa-rupanya dia sedar walaupun dia ada ilmu tinggi, tetapi hati tidak qasar. Maka nak jadi hati qasar, hati tunduk, mesti kita kena cari guru, mesti kita kena cari syekh. Syekh ini mesti pakar bahagian hati. Dia ada orang-orang pakar. Bahagian penyakit-penyakit pakar. Orang pakar mata je. Jangan sakit jantung pergi kat mata. Sakit jantung pergi kat pakar mata. Tak boleh. Ada pakar bahagian jantung. Ada orang pakar bahagian telinga. Bahagian hidung. Bahagian bibir lidah. Bahagian tekak. Pakar bahagian tekak. Ada orang bahagian pakar sakit puan. Macam-macam pakar ada. Maka kalaulah ilmu-ilmu zahir itu pun ada pakar, maka ilmu hati pun ada pakar dia. Maka pakar bahagian ilmu hati adalah syekh. Seorang syekh yang dapat mendidik. Yang mendapat mendidik hati-hati anak murid dia sehingga anak murid dia sampai kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata kalau kamu nak ilmu yang jaga dapat didik hati kamu, yang jaga hati kamu, hendaklah kamu belajar dengan syekh. Syekh Abdul Wahab Syarani kemudian berkata, bersuluklah wahai saudaraku, bersuluklah. Halo, ada orang bertanya, apa makna suluk? Saya pun tidak tahu juga sebenarnya apa makna suluk. Sebelum pada ni, salah seorang daripada guru saya, dia selalu suruh, suluk apalah, kita tak suluk-suluk pun tak apa. Siapa ke jalan mana-mana pun. Suruh bersuluk. 5-6 kali tidak bersuluk. Jadi alhamdulillah saya pernah mengalami pengalaman bersuluk. Tapi tak kuat manalah. Jadi kita masuk belakang bersuluk, rupa-rupanya di antaranya dia ajar kita berzikir. Duduk dalam berzikir di satu tempat dan disuruh kita kosongkan dari segi dunia. Handphone semua dimatikan. Lupa kan. Kereta yang kita parking jauh-jauh, jangan pergi tengok kalau boleh. Jauh-jauh kan. Kemudian dia kata handphone tu kosongkan. Tidak boleh. Sepanjang suluk tidak boleh berhubung, tidak boleh jawab mesej. Matikan. Seolah-olah kamu mati dalam dunia. Matikan dalam dunia. Jangan fikir kawan-kawan. Sebab kita dah mati dah. Mati. Dia latih matikan nafsu kita. Duduk di situ dan disuruh berzikir. Okey, satu malam kita nak berzikir 7,000. Berzikir 7,000. Okey, cara berzikirnya macam ni. Dia sebut zikir. Kita pun ikut-ikut berzikir. Kemudian sepanjang suluk tadi dia tidak boleh bercakap babak dunia, tak boleh cakap. Dia kena bercakap bahagian akhirat saja. Kalau nak bercakap tapi tidak digalakkan bercakap. Kalau tengok orang ni rasa macam kenal saja tapi nak bercakap, tunggu habis suluk baru nak tanya, duduk sana. Duduk. Hari pertama memang puas lah. Nak cakap tak boleh, itu wahai cakap. Nak cakap tak boleh, dah berzikir. Orang lagi berzikir juga. Berzikir juga. Nak 8,000 sakit satu malam. Makan tidak boleh makan. Makan ini mesti daripada makan makanan yang dimasak oleh ahli suluk dan wajib. Bukan wajib syarak. Diwajibkan oleh syekh tadi. Syekh wajibkan. Orang yang nak memasak tadi mesti dalam keadaan dia air semayang. Kalau dia salah goreng, tak ada air semayang, makanan ni tak boleh makan. Kalau tersalah. Maknanya. Kemudian makan daging, tak boleh makan daging. Daging-daging tak boleh makan. Makan sayur-sayur. Jadi makan dalam keadaan tidak, makanan yang tidak lazat. Tidur tak boleh banyak pun. Tidur tak boleh banyak. Tidur kena tidur 2 jam, 3 jam. Yang mulai kena bangun. Kemudian dalam suluk lalu diberi ilmu. Ilmu, kemudian bertawajuh dan ada cara-cara dia bertawajuh. Katanya kita sebenarnya duduk 2-3 hari itu adalah untuk kita duduk dengan Allah, latih kita ingat pada Allah. Orang yang ahli tasawuf kena lalu jalan ni sebenarnya. Lalu jalan ni supaya hati dia duduk dengan Allah Ta'ala dah masa tu. 2-3-4 hari tu. Dan Imam Al-Ghazali sendiri pun dia bersuluk di selama 2 bulan ke 2 tahun, saya tak ingat lah, 2 tahun. Selepas dia bersuluk, dia mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Dalam suluk dia dibuka pintu ilmu. Dibuka pintu ilmu. Lalu dia kata, Syekh Abdul Wahab Syarani kata, bersuluklah kamu. Kalau ada orang kata, mari kita pergi bersuluk kali, kalau ada peluang orang yang boleh bawa suluk, pergi bersuluk. Saya tidak mampu nak bawa orang suluk.
Tapi dia kata kalau ada, mari kita pergi bersuluk, pergi sekali bersuluk. Kerana kita bersuluk ni sebenarnya kita bawa jalan, bawa dipimpin oleh seorang syekh rohani, bawa rohani kita pada Allah Taala. Maka bersuluklah saudaraku. Jalan yang sebenar, jalan bersuluk. Kalau seorang tu jadi ulama besar, kalau dia tidak suluk lagi, tidak sempurna ilmu yang ada pada diri dia. Jalan suluk ini ada dalam tasawuf sebenarnya. Maka dia kata dengan bimbingan syekh. Suluk jangan suluk seorang-seorang diri. Mesti kena ada bimbingan syekh. Ataupun syekh kata tak apa, kamu bersuluk, caranya buat di rumah. Buat di rumah, tak disiplin. Tengah-tengah zikir, puas-puas tengok TV kejap. Tak jadi. Suluk. Dengan seorang syekh yang bermanfaat, dia kata, yang menjadikan kamu sentiasa bermuamalah dengan Allah. Dia boleh tahu kita. Zikir tak cukup lagi. Ini kehebatan syekh. Kadang-kadang dia boleh tahu. Maka dia kata, sehingga bisikan nafsu, seperti aku ingin pergi ke sana untuk membuat sesuatu, aku ingin buat itu, ingin cakap ini dan lain-lain, tidak lagi merosakkan solatmu. Dia latih kita zikir, ingat-ingat Allah, sampai hati kita ingat pada Allah. Rupa-rupanya, kalau kita mengikuti jalan zikir yang sebenar, saya pandai cakap je, saya tak boleh juga ni. Tapi kalau orang melalui jalan zikir yang sebenar, dia boleh dengar hati dia berzikir. Sampai satu peringkat, lidah tak berzikir dah, hati berzikir. Dan dia boleh dengar dalam telinga dia, ikut dalam hati dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar. Ya, lidah tak berzikir tapi hati dengar, dia mari sendiri. Dia kata hati kamu sebenarnya sudah berzikir. Tapi tak dengar sebab ada hijab. Dia terbuka hijab, kita akan dapat dengar hati kita berzikir kepada Allah Taala. Jadi syekh ni akan buka. Sehingga kan hati dah ingat pada Allah, mari bisikan apa. Tengah semayang, mari bisikan apa-apa pun dia tidak akan mari. Tidak akan menghalang ibadat kita. Maka dia kata, tidak merosakkan solatmu. Jika tidak, bisikan nafsu tadi akan sentiasa mendampingimu di dalam sembahyang, di dalam solat. Sehingga kan setiap kali sembahyang kamu hampir-hampir tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Daripada lintasan-lintasan tadi. Tidak kira sama ada ketika sembahyang sunat ataupun sembahyang wajib. Mari semua, ini macam kita. Jadi jalan kita nak khusyuk sembahyang, kena lalu jalan suluk terlebih dahulu. Tapi nak suluk, carilah syekh-syekh yang boleh bawa suluk. Jangan jumpa saya, tolong bawa suluk. Allah, saya kena suluk lagi. Saya pun kena suluk lagi. Kalau syekh kata awak boleh bawa suluk, baru kita boleh bawa suluk. Cari syekh-syekh yang boleh bawa suluk. Yakin dan berwaspadalah daripada keinginan untuk wusul. Wusul ni sampai tanpa bimbingan guru. Tanpa bimbingan guru sebagaimana yang berlaku kepada golongan yang saling membantah tanpa ilmu pengetahuan. Perkara tersebut tidak layak berlaku selamanya. Dengan dikata begini, maknanya kamu yakinlah kamu akan sampai kepada Allah Ta'ala. Tapi bukan dengan jalan tanpa bimbingan guru. Mesti kena ada bimbingan guru. Mesti kena ada bimbingan guru. Kerana perkara itu tidak layak, tidak sepatutnya. Tak ada bimbingan guru siapa? Tidak selayaknya. Sampai kepada Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada bimbingan guru. Maka kita kena ada bimbingan guru dan kenalah bersuluk. Bersuluk kena cari syekh yang boleh bawa rohani kita kepada Allah Ta'ala. Biar kita jumpa syekh tadi akan didik. Maka tidak heran dalam suluk kita tengok orang menangis macam budak-budak. Sebab dia dengan Allah Ta'ala dah ketika itu. Dalam suluk kadang-kadang dia berzikir. Tengah berzikir. Tengah berzikir. Tubik perkataan, aku Allah. Padahal. Dia macam apa berzikir? Tengah berzikir, aku Allah. Allah itu aku Allah. Zikir apa? Mari sambung lagi zikir. Tengah zikir. Hei orang-orang beriman. Allah Ta'ala kasih padamu. Dia kata. Hai orang beriman. Ingatlah Allah Ta'ala. Sambung pula zikir. Tengah zikir. Allah. Hak. Hak ni maknanya Allah Ta'ala maha benar. Orang tu menangis macam budak-budak. Menangis. Menangis. Ni. Sebab dia dah masuk alam wahana. Dia sedar tak? Dia sedar tak apa yang kata itu? Wallahualam ni tanya je. Habis pengalaman kita bersuluk berlaku pada tu. Hari ni orang zikir. Orang mabuk itu tak mabuk dah baru. Fikir. Orang menangis itu tak menangis. Ada zikir.
Duk zikir saja. Tapi memang begitu. Abi esokkan kata Syekh, dia kata kalau dengar orang awam dengar atau orang-orang tu dia kata hukum pancung dah. Aku adalah Allah, Allah Taala itu aku. Itu hukum pancung dah. Dari segi asyam apa, dari segi dia panggil apa ni, zahir, ilmu zahir. Tapi dari segi ilmu hakikat tidak. Kerana dia ketika itu sudah mabuk dengan Allah Taala. Itu setelah dia menjalani jalan suluk. Maka katanya Abdul Wahab Syarani, bersuluklah kamu untuk kamu nak sampai kepada Allah Ta'ala. Beliau juga berkata bentuk mujahadah diri yang ku lalui tanpa dipimpin oleh Syekh ialah aku mengkaji kitab-kitab kaum seperti Risalah Kusyariyah. Ni kitab ni saya pun ada milikinya, tapi agak payah nak faham. Katanya nak jalan, di antaranya jalan dengan mendalami kitab-kitab tasawuf yang dikarang oleh ulama-ulama yang ada zauq. Sebab tu kita salah satu jalan, kalau kita nak ada perubahan pada hati kita, carilah buku karangan Al-Imam Ghazali. Beli buku kitab Bidayatul Hidayah, baca sampai khatam. Cari buku Minhajul Abidin yang terjemahan yang dia baca sampai khatam. Cari buku Ihya Ulumuddin. Tetapi saya jumpa juga, saya tak jumpa lagi orang kabur. Dia ada seorang ustaz, dia membaca kitab Ihya Ulumuddin sampai khatam 3-4 kali. Tapi bila dia khatam 3-4 kali, satu hari rekat dia tak mayar. Dia tinggi dah tu. Tu kena berguru. Jangan baca tanpa guru. Jadi kita baca-baca, salah satu membuka rohani kita. Bila buka rohani kita, kita bawa rohani kita bergerak, tapi guru pimpin. Biar sampai pada Allah. Kalau tak gerak, tak ada sampai pada jalan Allah, membawa kepada sesat. Yang ni yang ditakuti. Wallahu alam, dia tambah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلوى يا الله ويا أقطار ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوادي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله بالبركة والكرمة شيخ عبد القدير ولي الله بشفاعة النبي محمد بإذن الله ورضا الله آمين 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 يا الله آمين 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 يا
آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أسفى أسفياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك يا خير الأنام، السلام عليك يا بدر التمام، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك يا نور الظلام، السلام عليك يا كل المعراء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك يا ذا المعجزات، السلام عليك يا ذا البينات، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، يا بدراتي يا بدراتي من حاز كل كمالي، ماذا يعبر عنه لا كمقالي، يا بدراتي يا بدراتي من حاز كل كمالي، ماذا يعبر عنه لا كمقالي،
أنت الذي أشرقت في الأفق العلا، أنت الذي أشرقت في الأفق العلا، فما حوت بالأنوار كل ضلال. يا بدراتي يا بدراتي من حاز كل كمال. ماذا ماذا يعامر العلا كما قال. وبك استنار الكون يا عالم الهدى، وبك استنار الكون يا عالم الهدى، بالنور والإنعام والإفضال. يا بدراتي يا بدراتي من حاز كل كمال. ماذا ماذا يعامر العلا كما قال. صلى عليك الله ربي ربي دائما، صلى عليك الله ربي ربي دائما، أبدا مع الإبكار والأصال. يا بدراتي يا بدراتي من حاز كل كمال. ماذا ماذا العلا كما قال. وعلى جميع الآل والأصحاب من، وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمال. يا بدراتي يا بدراتي من هذا كل كمال. ماذا ماذا يعامر العلا كما قال. طالما الأشكر رامي يا نور الوجود، طالما الأشكر رامي يا نور الوجود، وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود، وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود. طالما الأشكر رامي يا نور الوجود، طالما الأشكر رامي يا نور الوجود، وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود، وأنادي يا
معدن الجود منية الأقصى مرامي أعظم السهول منية الأقصى مرامي أعظم السهول وأرى باب السلام يا زاكي الجدود وأرى باب السلام يا زاكي الجدود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود يا طراز الكنبياء يا عن المها يا طراز الكنبياء يا عن مستهام مغرم والملهوف يا بدر التمام مغرم والملهوف يا بدر التمام طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود يا سراج الأنبياء يا علي الجنى يا سراج الأنبياء يا علي الجنى يا إمام الأتقياء إن القلب ذاب يا إمام الأتقياء إن القلب ذاب طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود اصرف الأعراض عني أدناني السقام اصرف الأعراض عني أدناني السقام فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود طالما الأشكر رامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود